Salam sejahtera Malaysia. Berita buruk untuk seluruh peminat penyokong UMNO. Apa yang buruknya? Bekas orang besar UMNO telah membocorkan rahasia paling dahsyat UMNO sekarang ini. Beliau adalah bekas timbalan Perdana Menteri pada era kecemerlangan, era paling gemilang UMNO. Tidak ada sesiapa pun yang mampu menggugat UMNO pada ketika itu. Tetapi kali ini, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, beliau dengan berani secara terbuka, secara rasmi direkam di media, telah menjadi viral di seluruh Malaysia, malah seluruh dunia boleh mengetahui perkara ini. Beliau telah membocorkan satu rahasia yang memang menakutkan UMNO. Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Tok Matasan, Khalid Nordin, siapa lagi Ismail Sabri Yaakob, Ahmad Maslan. Ini akan membuatkan mereka pening kepala dan takut bukan main lagi. Kerana bekas timbalan Perdana Menteri ini telah membuat analisa. Beliau telah membuat kajian berfakta. Beliau telah membuat kajian secara mendalam. Dan beliau telah membongkarkan satu rahasia paling berat untuk UMNO telan. Mungkin kalau dibandingkan dengan buat persamaan, seolah-olah Zahid Hamidi mungkin terpaksa telan seekor gajah. Kenapa dia terpaksa telan seekor gajah? Sebab berat untuk diterima. Apa tidaknya orang lama, orang berpengalaman, bekas timbalan Perdana Menteri era UMNO BN ini kata, dia yakin, bukan yakin. Dia yakin ini. Dia kata, pada pendapat saya, dia kata begini ya, jangan nangis. 3 juta ahli UMNO, kamu jangan nangis. Belum kalah, belum bertanding, belum tahu siapa menang. Pastikan kamu undi BN, kalau kamu menang, mau dorang menang. Kalau kamu tiba-tiba tidak undi dorang, anda apalah, terpulang pada kamu. Dia kata, bekas timbalan Perdana Menteri ini, dia kata, ini bukan saya kata, dia kata, Musa Hitam. Musa Hitam kata, pada pendapat saya, UMNO tidak akan mampu untuk tubuhkan kerajaan dan mungkin akan menjadi minoriti selepas ini. Kasihan sungguh UMNO. Pada tahun 2018 mereka kalah tetapi masih menjadi kuasa besar. Okey, memang digeruni lagi. Tetapi kalau menurut pendapat daripada bekas timbalan Perdana Menteri ini, beliau kata UMNO akan menjadi minoriti. Wow. Minoriti maksud kata hanya beberapa puluh orang saja mungkin boleh menang parlimen. Jadi kalau dikasih senarai, mungkin Zahid Hamidi menang atau kalah belum tahu. Tok Matasan menang atau kalah pun belum tahu. Kalau dia tanding Hamid Badur, memang kau lah. Memang kau. Okey. Malahan Perdana Menteri sekarang ini pun belum tahu lagi dia menang atau tidak. Kenapa? Inilah demokrasi. Suka hatilah kami mau pilih siapa. Yang penting kami nampak hasil kerja, memang kami pilih. Tapi kalau hasil kerjanya tak ada, buat apa pilih? Begitulah. Itulah demokrasi. Tetapi yang pasti menakutkan UMNO. Ini betul-betul tidak boleh ditelan. Susah mau telan lah. Kerana dia sendiri, veteran UMNO ini sendiri, bekas timbalan Perdana Menteri ini sendiri kata, pada pendapatnya, UMNO tidak akan mampu tubuhkan kerajaan. Nanti UMNO tiba-tiba menang, kamu ungkit balik video ini pula. Bukan saya yang kata. Ini timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri yang kata, yaitu Tan Sri Musa Hitam. Bukan saya kata, dia orang UMNO. Orang UMNO dulu lah, tak tahulah sekarang. Dan dia kata itu secara terbuka, bukan secara tulis ke apa, secara terbuka. Dia kata UMNO tidak akan mampu tubuhkan kerajaan dan mungkin akan menjadi minoriti. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Dia sudah terlalu tua sampai dia cakap benda ni kah, ataupun
memang betul benda ini boleh berlaku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kalau kamu minat Manchester United, pun boleh juga komen-komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Saya selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernah kau fikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula. Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi, semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi. Bukan terbang. Bukan terbang. Kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan pikir pasal membuang undi, pikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey. Saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim Tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan, malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap ratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan keluar, pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last. Siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Lucu lah. Aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja.
Yang keluar mengundi sampai ke 75%, Pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82,32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik Ahmad Maslan, dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung. Nah, sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena pikir. Sekarang ini kena fikir tentang banjir lagi, COVID lagi. Oke, jadi sekarang ada dua perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU 14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.514 pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PRU 15 dengan angka rasmi daripada SPR setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 hingga 20 tahun. Okey. Ahmad Maslan berkata, anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya, mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah, Pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah. Tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okeylah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So, apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bye-bye.